COVID-19 telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia sering mengalami masalah kemurungan. Selari dengan isu masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja semasa berlakunya pandemik COVID-19 di Malaysia yang akan dikupas oleh kami, hasil pelaksanaan PKP telah memberi kesan tekanan psikologi seperti takut, cemas, tertekan, bimbang dan murung yang boleh menjejaskan kesihatan mental seseorang sama ada mereka tinggal bersendirian atau bersama keluarga. Masalah yang menimpa boleh datang dalam pelbagai cara tanpa mengira tempat atau masa. Kita sering berhadapan dengan keadaan yang boleh menjejaskan kesihatan fizikal, emosi dan mental yang tak dapat diatasinya. Tekanan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang sangat ketara kepada kesihatan mental setiap orang di seluruh dunia, termasuklah rakyat Malaysia. Persediaan untuk pembelajaran berdasarkan atas talian semasa ancaman pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ketakutan dan gangguan mental. Pelajar juga sangat takut tentang COVID-19 ini. Ini disebabkan oleh jumlah jangkitan yang meningkat setiap hari yang dilaporkan di media masa telah mengganggu kestabilan emosi mereka. Persiapan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran atas talian menunjukkan perbezaan, terutamanya bagi mereka yang mempunyai pendapatan rendah, sebab ibu bapa mereka lebih berminat untuk membelanjakan wang untuk keperluan asas seperti makanan. Ini menyebabkan perkara asas pembelajaran atas talian tidak mencukupi, seperti menghadapi masalah dengan capaian internet yang tidak mencukupi, yang menyebabkan mereka tidak bersedia dari segi fizikal dan mental. Bagi mereka yang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa adalah perkara yang agak mencabar bagi seseorang individu. Di universiti, mereka perlu belajar berdikari dalam segala hal dan yang paling penting adalah menguruskan masa dengan bijak. Sesetengah pelajar mereka bekerja part-time, separuh masa, di mana mereka bekerja sambil belajar. Pada musim COVID, mereka perlu membagikan masa dengan lebih fleksibel di mana pembelajaran yang dilakukan di atas talian dan bekerja dalam masa yang sama sedikit sebanyak mengganggu pekerjaan separuh masa mereka. Kegagalan mereka berbuat demikian menyebabkan mereka mengalami masalah stres sehingga mendatangkan kesan negatif kepada mahasiswa itu sendiri. Apatah lagi apabila mereka terpaksa berjauhan dengan keluarga akibat pelaksanaan PKP. Kekurangan duit belanja dan kesukaran untuk mereka keluar dari rumah seperti biasa akibat bimbang dengan jangkitan COVID-19 ini menyebabkan mahasiswa berasa tertekan kerana berada dalam keadaan tersepit. Mereka kurang aktiviti riadah. Seterusnya, penggunaan media sosial yang tidak terkawal juga memberi kesan yang sangat besar di mana segala maklumat yang terdapat di situ ada kalanya benar, ada kalanya tidak sahih. Dengan kadar kemaskini, kematian dan pesakit positif yang meningkat setiap hari menyebabkan mereka berasa lebih bimbang. Seterusnya, kesan permasalahan faktor sosial yang menyebabkan tekanan terlampau iaitu seseorang individu remaja akan berasa takut semasa berjumpa dengan orang semasa berlakunya COVID-19 kerana adanya SOP di mana tidak boleh keluar rumah, tidak ada pendekatan iaitu jarak 1 meter, di mana seseorang individu remaja tersebut akan merasa takut untuk bergaul sesama manusia. Seterusnya, tekanan akibat daripada penyelesaian diri dalam konteks pendidikan, sosial, psikologi dan persekitaran, di mana dia apabila tidak berlakunya PKP akan merasa takut untuk berjumpa dengan orang daripada segi konteks pendidikan untuk kita belajar semasa pelajaran. Semasa COVID-19, dalam konteks pendidikan akan belajar di rumah iaitu kelas online. Jadi seseorang remaja juga akan merasa tertekan kerana perubahan keadaan tu berubah. Seterusnya adalah penyelesaian. Yang pertama adalah diri. Penyelesaian pada diri sendiri adalah fizikal yang kuat, di mana
kita sebagai seorang manusia, seorang remaja perlu berinteraksi sesama sendiri, dapat membantu emosi untuk menjadi lebih kuat dan membina mental yang sihat. Seterusnya, dapat mengelak diri daripada perkara yang tidak diingini seperti bunuh diri. Contohnya, semasa PKP, seorang remaja boleh bersenam serta berinteraksi dengan keluarga atau rakan-rakan yang terdekat mengenai topik-topik yang positif. Aktiviti yang sebegitu mampu mengubah hidup dan juga membantu dari pemikiran lebih positif, kerana apabila semasa berlakunya COVID-19, seseorang individu dia akan rasa tertekan kerana atas sebab-sebab susah untuk berinteraksi dengan rakan-rakan, susah untuk bergaul, susah untuk melakukan aktiviti biasa seperti berjalan. Malah sebenarnya apabila berlakunya COVID-19, kita juga dapat membantu diri kita mendekatkan diri dengan benda-benda yang positif, walaupun kita tidak melakukan aktiviti harian seperti normal. Kerana dekatkan diri daripada segi fizikal yang kuat ni juga, kita boleh semasa COVID-19 kita boleh juga mendekatkan diri dengan Allah dalam melakukan ibadah-ibadah seperti memperbanyakkan zikir dan doa semasa COVID-19 supaya kita back to normal, kembali seperti dulu tanpa SOP seperti sekarang yang sudah longgarnya SOP tersebut. Seterusnya adalah membina masyarakat yang penyayang dan prihatin. Antara masyarakat juga kita perlu memberi sokongan antara satu sama lain, iaitu sokongan sosial itu penting. Sebagai masyarakat ni, walaupun kita semasa COVID-19 kita kurang berjumpa dengan orang, kita juga boleh memberi sokongan melalui media sosial. Kita boleh bertanyakan khabar, memberi sokongan dan dorongan melalui media sosial, seperti membantu memainkan peranan saling membantu moral dan mental sesama sendiri untuk meneruskan kehidupan. Yang terakhir adalah negara, kebajikan dan kesihatan rakyat yang terjamin, iaitu kerajaan ada memberikan nasihat melalui televisyen, internet dan pada kerajaan-kerajaan akhbar, di mana kerajaan juga, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, mewujudkan talian khas kaunseling COVID-19 bagi memberi sokongan psikologi kepada orang ramai yang terkesan dengan penularan wabak itu dan PKP. Menurut Datuk Seri Rina Muhammad Harun, dalam kenyataan pada 26 Mac, perkhidmatan telekonseling itu diwujudkan melalui talian kasih 15999 dan WhatsApp talian kasih. Itu perkhidmatan itu melibatkan seramai 528 kaunselor di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara. Talian khas kaunseling itu diberikan untuk mendorong kepada semua golongan, termasuk juga dengan remaja, kerana di dalam kalangan remaja terdapat ramainya individu yang suka yang berpersonaliti introvert, yang suka bersendiri, kerana jelas kepada remaja yang berpersonaliti introvert memberi kesan. Jadi apabila kerajaan melakukan talian khas kaunseling ini, dapat juga mereka seseorang remaja tersebut meluahkan apa yang mereka rasa. Akhirnya,
Sebagai seorang Muslim, kita perlu sedar bahawa kaedah terbaik menangani tekanan sepanjang pandemik COVID-19 ini adalah dengan berpegang erat kepada ajaran dan syariat Islam. Islam telah mengasaskan bahawa seseorang yang menghadapi tekanan dan kesusahan perlulah bersabar, tenang, sentiasa rasional dan yakin dengan ketentuan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan panduan terbaik dalam menangani tekanan sebegini melalui firman-Nya yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Kita seharusnya menerima hakikat bahawa kehidupan manusia akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu meletakkan keyakinan bahawa ujian setiap tekanan sebegini adalah bertujuan untuk menetapkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kesyukuran dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, segala permasalahan yang mengganggu diri kita akan dirungkaikan dan akhirnya kita berjaya menghadapi tekanan dengan tenang dan berjaya. Sebab setiap manusia di muka bumi ini, Allah uji dia atas sebab kemampuan dia. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Fat ayat 4 yang bermaksud, Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu. Dialah yang menurunkan semangat tenang, tenteram dan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Padahal Allah menguasai tentera langit dan tentera bumi untuk menolong mereka, dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sekian, terima kasih dari kami.